أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah asar ini dengan kitab Qalbun Salim. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahaf pentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajarah Suniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang Jumaat yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah bersihkan hati kita dengan Qalbun Salim hari ini. Tanpa membuang masa, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya sekali lagi dapat kita berjumpa pada petang ini. Pada petang ini dalam bicara kita berkaitan dengan Qalbun Salim. Alhamdulillah, dan diucapkan semoga terutamanya Waqsah Pentadbiran Gemenur Iman dan juga jemaah-jemaah dan ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah diberikan kesihatan yang baik, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Baik, hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah SWT, insya-Allah kita akan buka muka surat 201, larangan daripada Allah. 201 ke Ustaz? Bukan Ya, 199. Oi, dah lepas dah pun. Oh, lepas dah ya. Baik, maaf terlepas pandang. 201 pada nota kaki yang kedua. Berkaitan larangan dari Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kata dalam Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Dan janganlah kamu mengharapkan limpah, yaitu iri hati dengan kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu melebihi sebahagian yang lain. Kata Allah dalam Quran. Jangan kamu iri hati dengan kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu melebihi sebahagian yang lain. Maknanya Allah menetapkan bagi kita masing-masing punya bahagian. Maka kata Allah, dan janganlah kamu
mengharapkan limpah iaitu iri hati dengan kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu melebihi sebahagian yang lain. Bagi lelaki, ada bahagiannya daripada apa yang mereka usahakan. Bagi perempuan pula, ada bahagian apa yang mereka usahakan. Dan pohonlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Makna di antara kita ni, tak boleh kita ada sifat-sifat yang tak baik. Sebab di antara kita telah Allah bahagikan. Bahagikan maksud dia apa? Setiap orang ada yang berlebih, setiap ada yang kurang. Kan? Dalam 7 beradik keluarga kita. Nah, contoh kalau kita ada 8 beradik. 8 beradik tu tak semua benda dapat sama. Ada yang berbeza-beza. Kan? Ada yang berbeza-beza. Kata Allah dalam Quran, bagi lelaki ada bahagian yang apa yang mereka usahakan, bagi perempuan pula ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Kelebihan laki perempuan sangat berbeza. Kan? Ada laki begitu, ada perempuan dia begitu. Dia tak sama, bukan tak ada, tak sama. Ada bahagian masing-masing. Sebab itu bila di syurga Allah, lelaki sibuk dengan perkara lain, perempuan sibuk dengan perkara yang lain. Dan pohonlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Mintalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap sesuatu. Maknanya setiap apa yang Allah berikan kepada kita atas usaha kita ataupun atas apa yang telah Allah berikan. Sebab tu ayat ini menunjukkan tuan-tuan dan rahmati Allah, ada rezeki-rezeki yang dapat daripada hasil usaha kita. Dan rahmati Allah, ada yang dapat atas usahanya. Bahasa Arab yang biasa kita dengar, manjada wajada. Maknanya sesuatu nikmat atau rezeki itu yang Allah kurniakan kadang-kala atas usaha. Rezeki ditetapkan ada, rezeki orang istighfar ada, rezeki orang berusaha ada. Dia usaha nak ubah diri dia, maka dia dapat apa yang dia buat. Macam orang dia kata, alah tak apalah ustaz, takat tu je gaji pun dah cukup dah. So kita akan berhenti kat takat tu. Maknanya ada orang yang nak berusaha lebih, mungkin dia dapat lebih. Tapi kadang-kadang usaha ni tak sepastinya berhasil. Ada kalanya terjatuh, ada kalanya selepas jatuh dia bangkit. Sebab tu dalam hidup kita, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang masuk pada petang ini, kita kena ingat apa yang telah Allah kurniakan kepada di antara kita semua adalah bahagian masing-masing. Ada kalanya atas usaha mereka. Kan? Kita tak tahu usaha mereka yang bersusah payah. Cuma pesan saya, akidah kita tetap mengatakan rezeki itu daripada Allah. Kalau kita kata yang berusaha itu kaya, pastilah orang yang kerja siang dan malam tu kaya. Tetapi ada orang yang kerja siang dan malam tetapi dia tak kaya. Bahasa dia mudah macam ni. Berahmati Allah. Okey, ada orang dia buat sikit tapi dia dapat banyak. Ada orang buat banyak tapi dia dapat sikit. Ada orang kerja daripada pagi sampai hampir ke tengah malam. Dia akan dapat sebulan dalam 3-4 ribu campur gaji pagi dia. Ada orang dia tak kerja pun sampai tengah malam. Kadang dia masuk office pun pukul 10 pagi. Lepas tu dia balik pukul 3 petang. Tapi gaji dia hampir 6-7 ribu. Ada orang gaji dia apa yang dia buat sikit je, tapi bayarannya besar. Ada orang buat kerja bagai nak mati, tapi bayarannya kecil saja. Sebab itu ada bahagian masing-masing.
Allah telah tetapkan. Kan? Ada orang kerja angkat tonggas. Angkat tonggas ni bukan ringan. 25 kilo. Ada 15 kilo. Ada 10 kilo. 25 tak ada. Hari-hari angkat. Gaji berapa? 1,800. Ada orang tak kena angkat barang pun. Duduk je saja. Tapi gaji dia hampir 3,000 dan 4,000. Makna susur perjalanan kita dalam sesuatu nikmat yang kita dapat kadang bergantung pada cara kita. Sebab tu orang selalu sebut, belajarlah, nanti senang kerja. Belajarlah, senang kerja. Itu daripada segi logik akal. Tapi kalau kita kata rezeki, kalau Allah Ta'ala nak bagi pada sesiapa, Allah Ta'ala akan bagi. Tapi dia punya asbab, dia punya usaha, pergi belajar. Belajar sungguh-sungguh, dapat grade yang bagus, lepas tu apply kerja. Kan? Macam ada orang, dia kerja, dulu dia tak belajar. So dia pegang duit dulu. Tapi member yang belajar, dalam tempoh sekadar 4-5 tahun, gaji yang member terus kerja ni, mungkin baru 2,000 lebih. Tapi bila member yang belajar tadi dah habis, dia kerja, gaji dia sudah 3 ke 4,000. Contoh. Tapi dia menanggung banyak benda lah. Sebab tu dalam hidup kita, ada bahagian masing-masing. Sebab tu tak boleh kita iri hati. Kadang kita selalu iri hati dengan orang yang banyak duit. Tapi sedangkan, kita tak tahu berapa banyak komitmen dia. Kadang kita rasa, tak best jadi orang yang tak cukup duit. Tapi dia lah yang bahagia. Sebab dia tak ada hutang. Orang banyak duit ni, tangan dia nak berhutang. Sebab dia rasa dia boleh bayar. Tapi orang miskin, takut nak berhutang. Orang sederhana, takut tak boleh bayar. Sebab tu kata Allah di akhir-akhirnya, innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya, Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. So, jangan persoalkan. Cuma berusaha sahaja. Kalau ada rezeki, maka adalah rezeki kita. Kalau bukan rezeki kita, usahalah taruh mana, tetap juga bukan rezeki kita. Wallahu a'lam. Jelas ya? Wa rahmati Allah. Jelas? Jelas. Jelas. Terima kasih Mak Wan. Kan? Supaya kita ni jadi manusia, sentiasa balik kepada Allah dalam apa situasi. Kan? Ada orang, hidup dia kata, Ustaz, kenapa Allah tak kayakan saya? Dia sebut gitulah. Ustaz, kenapa Allah tak kayakan saya? Dan cuba tanya diri kita balik, kenapa kita perlu kaya? Kadang kita kata, sebab Ustaz, boleh macam orang lain. Pergi bercuti sana sini. Boleh pakai kereta mewah, rumah besar. Kan ada orang begitu. Ada orang pula, dia kata, Ustaz, saya nak kaya sebab boleh bantu orang tua. Boleh senangkan adik-beradik. Dia cakap, tapi dalam hatinya tak mengiyakan. Sebab ada orang, dia tak kaya, dia minta kaya. Sebelum dia kaya, dia kata macam tu. Tapi bila dah kaya, dia tak mampu buat pun apa yang dia kena buat. Faham tak maksud saya? Bila dia tak kaya, dia akan kata dia nak buat tu, dia nak buat ni, dia nak buat tu. Tapi bila dah kaya, dia tak jadi buat semua tu. Kan kita sebut perkataan innallaha kana bikulli syai'in alima. Semuanya di dalam kekuasaan Allah. Apa terjadi setelahnya, sebelumnya, kenapa Allah bagi, kalau Allah bagi apa jadi, semuanya dalam kehidupan ini, semua dalam rencana Allah Subhanahu wa taala, ataupun Allah tahu semua apa yang berlaku. Wallahu a'lam. Jelasnya Ibu rahmati Allah. Jelas ya? Okay, baik. Kita masuk pada nota kaki 202. Disebutkan sebab-sebab hasad. Penyakit hasad kadang-kadang disebabkan oleh takabur, sombong. Sombong kenapa? Ada jiwanya sombong. Sombong ni bahasa kita belagak dengan apa yang kita ada. Dan tak boleh melihat orang lebih daripada apa yang kita ada. Mula-mula kita sombong dengan apa yang kita ada. Contoh,
Kita baru keluar kereta, Pro 2 Alza contoh. Kan? Kita pun tengok orang, tengok aku ada sombong belagak. Sekali kawan tu keluar lebih besar daripada kita, Toyota Alphard. Tapi nak cerita kawan kita tak sombong pun. Berbanding dengan kita. Ini kita nak sebutlah. Berrahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, permusuhan. Dan antara sebab kita iri hati adalah asbab permusuhan. Ataupun kita sebut kebencian. Ataupun memang kita tak suka dia. Dan kita bergaduh dengan dia. Sebab tu muncul iri hati. Aku nak bagi tahulah kau punya apa tu? Jiran kau yang kau tak suka tu. Jiran kau yang kau tak suka tu, aku dengar dia beli kereta baru lah. Alah, kereta baru je pun. Bukannya mahal pun, beli hutang kan. Sebab apa? Antara punca kepada hasad ni adalah permusuhan. Yang kedua, berkata ulama, antara sebab hasad-hasad ni. Yang ketiga, nafsu yang jahat. Yang tidak redha dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Maksudnya, syahwat yang menguasai diri. Sampai dia terlihat apa yang dimiliki oleh orang lain sepatutnya tak boleh dapat. Sepatutnya dapat ke aku. Ada orang macam ni. Dah ramai orang sebegini pada akhir zaman. Tidak senang melihat apa yang didapati oleh orang lain. Ini paling ramai sekarang di akhir zaman. Ya, di akhir zaman sifat ni memang ada. Dengki-mendengki ni memang paling kuat sekali. Sebab, kenapa? Sebab kita wujud di satu alam yang berbeza, disebutkan sebagai media sosial. Mudah menunjukkan segalanya. Sebab tu lebih banyak kita menunjuk, menimbulkan sifat iri hati dan dengki kepada orang yang melihat. Tunjuk kebahagiaan kita. Tunjuk harta kita. Tunjuk kesenangan kita. Kalau kita bercuti, kita tunjuk dalam Facebook. Bila tunjuk dalam Facebook, ia mendatangkan satu keadaan yang mana kita sedang membuka satu nikmat yang mana orang tak suka melihat nikmat tersebut. Ni ada satu saya baca satu word yang best. Bila kawan-kawan di hadapan kita sikapnya seperti kawan. Tetapi kawan-kawan yang bersifat seperti kawan di hadapan kita, ianya berubah menjadi musuh apabila di dalam Facebook kita. Faham tak maksud saya? Okey. Kawan, saya baca satu word. Word ni memang saya rasa sangat bagus. Kawan, bila di hadapan kita, ianya seperti kawan. Tetapi, bila ia berada di dalam Facebook kita, ada kalanya dia boleh menjadi lawan ataupun musuh kepada kita. Faham maksud saya? Boleh ke Nazrina boleh faham tak apa maksud saya? Faham Ustaz, banyak sangat kes tu. Tahu. Dia kat depan, saya baca word ni. Word ni memang best. Saya ambil dalam satu, saya terbaca. Dia kata kawan ni, di depan kita, dia puji apa yang kita dapat. Padahal di belakang kita penuh dengan iri hati dan dengki apa yang kita dapat. Ni saya sebut ni. Supaya kita menjaga. Kadang-kadang kita tak nampak. Allahu'alam. Tuan-tuan yang perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang nampak simple tapi betul. Bila kita jumpa, Allah seronok berapa kau beli ni? Kau ni. Tapi rupanya kat belakang kita, dalam Facebook kita, kata-kata dia mencaci memaki hama kita. Asbab dengan apa yang kita ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampak tak? So, very carefully, enemy always have around you. Okay? Jaga-jaga. Wallahu alam. Kita dirahmati Allah. Dan dia lakukan itu dengan niat yang tidak baik. Niat menjatuhkan orang tersebut. Wallahu alam. Okay, baik. Tengok pada nota kaki yang ketiga. Apa kata Allah dalam Quran?
bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlih ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Tengok apa kata. Sejahat-jahat perkara ialah perbuatan mereka memberi kesenangan dirinya dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Kerana dengki bahawa Allah menurunkan daripada limpah kurnianya kepada sesiapa yang dikendakinya antara hamba-hambanya Nabi Muhammad. Dengan sebabnya itu, sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu dan orang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan. Maksudnya apa? Sejahat-jahat perkara ialah perbuatan mereka memberi kesenangan diri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan Allah. Itu ayat tu. Bisamashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzalahu baghyan ayunazillahu min fadli. Sejahat-jahat perkara ialah perbuatan mereka memberi kesenangan dirinya dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Okey, baik. Maksudnya apa? Menginginkan kesenangan tetapi mengingkari Quran. Mendapatkan sesuatu bukan dengan cara yang dibenarkan. Mengingkari Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Sebabkan dengki saja, dia mendapatkan sesuatu kesenangan dengan cara mengingkari Al-Quran. Menimbulkan fitnah ataupun menimbulkan apa-apa atau mendapatkan rezeki daripada tempat-tempat yang syubhah dan juga haram. Ini kita takut. Bukan rahmati Allah SWT. Orang segolongan seperti ini perlu kita elak dan perlu kita jauhkan. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita kena jaga. Tentang rahmati Allah. Dan kata Allah apa? Kerana dengki bahawa Allah kerana dengki bahawa Allah menurunkannya daripada limpah kurnianya kepada sesiapa yang dikehendaki antara hamba-hambanya. Dalam limpahan kurniaan Allah, kan kita sebut Allah berkehendak, iradah, kita balik pada sifat 20, atas kehendaknya. Maka kalau siapa yang Allah Ta'ala nak bagi, Allah Ta'ala akan bagi. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, tetap juga Allah Ta'ala tak bagi. Signification yang perlu kita faham. Dalam hidup kita, kita dikontrol. Ada satu yang mengontrol kita daripada setiap apa yang kita dapat. Dan sama sekali kita tak boleh mendesak atas keinginan kita. Sebab yang memegang segala nikmat adalah Allah Ta'ala. Jelas. Kita akan merasa marah. Kenapa aku tak dapat? Dia dapat. Contoh, aku baca Quran, dia tak baca Quran. Aku tahajud, dia tak tahajud. Isteri aku tutup aurat, isteri dia tak tutup aurat. Tapi aku nampak dia senang. Aku pula dalam ujian. Sebenarnya di sinilah konsep kehidupan. Hamba itu diuji. Kalau bukan hamba, ianya bukan diuji. Sebab tu dalam kehidupan kita, ibn rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita pegang. Sampai bila-bila kita ingat ayat ni. Sebab kalau Allah Ta'ala nak memberikan satu benda, kenikmatan ataupun satu kelebihan, satu limpahan, apa-apa juga daripada kurniaannya, kita tak ada hak menahan. Dan kita sama sekali tak ada hak untuk menahan marah Allah. Kenapa Allah Ta'ala bagi pada dia? Sebab itu memang kekuasaan Allah Ta'ala yang berkehendak, sifat iradahnya, kudrah. Kita tak boleh marah. Kalau kita marah, tuan-tuan, tanda kita menyalahkan Allah. Kerana dengki saja. Kita marah, Allah Ta'ala bagi kepada siapa yang dia suka. Siapa kita? Kita tuan ke hamba? Kita hamba. So Allah Ta'ala nak buat apa pun sekali Allah Ta'ala. Kenapa kita perlu judge ataupun perlu kita argue apa yang Allah Ta'ala tetapkan? Kan? Di antara kita semua sudah Allah jadikan begitulah. Ada mukanya bulat, ada mukanya mancung, ada mukanya leper, adanya tubuhnya itu Allah Ta'ala kurniakan sebegitu.
Ada Allah Ta'ala guniakan matanya sebegitu. Semua ada di antara kita. Contoh yang terahmati Allah. Muka mancung ada. Lonjong je muka dia. Kan? Wallahu a'lam. Ibadah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tak? Jelas. Kita nak jadi orang sebegitu. Dan katanya dengan sebab itulah sepatutnya mereka mendapat kemukaan Allah bertalu-talu dan orang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan. Asbab daripada hilangnya sifat dengki. Wallahu a'lam. Okay, baik. Dan berkata yang keempat, hasad boleh menghilangkan kesempurnaan iman. Daripada Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu hinggalah dia mengasihi saudaranya seperti apa yang dikasihi terhadap dirinya sendiri. Contoh. Tidak beriman. Baik, maknanya kasih pada saudaranya begitu. Kalau kat sana saudara kita berduka, maka kita turut bersedih. Saat saudara kita mendapat nikmat, kita turut berasa gembira. Kalau sebaliknya, itulah menimbulkan iri hati. Kalau saudara kita ditimpa musibah, kita gembira. Kalau saudara kita mendapat nikmat, kita bersedih. Tandanya ada sifat iri hati dalam diri kita. Makna kita tengok bagaimana kita saat saudara kita mendapatkan nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan. Sebab tu bila orang lain contoh beli kereta, kita jangan suruh suami kita beli kereta. Kalau tengok ada adik-beradik kita dapat rumah baru, jangan minta suami kita beli rumah baru. Tak pernah tengok dalam kitab Asal Garam Rumah Tangga Rasulullah SAW, 29 hari ke 30 hari Nabi tak jumpa semua isteri Nabi. Sebab dia suruh Nabi tukar cara hidup. Dia tak nak hidup pada tempat yang sama. Hampir sebulan lah dalam kitab tu tulis betul. Saya mengajar kitab tu sebab tu saya ingat. Kan? Isteri Nabi minta Nabi ubah gaya hidup. Ya? Minta ubah gaya hidup. Bila minta ubah gaya hidup, inilah yang terjadi. Ya, Nabi sampai tak nak tengok, sampai tak nak tegur. Ada orang pun tanya, Ustaz, kenapa Nabi buat macam itu? Sepatutnya tak boleh. Nabi bukannya tinggalkan terus tak kontak. Nabi ada kat situ, tapi Nabi marah. Nabi pun macam orang lain. Kan, kita tak boleh macam terlalu absorb, ataupun diri kita ni tak boleh terlalu excited tengok nikmat orang sampai kita nak miliki juga. Kalau orang beli rumah baru, kita masih menyewa. Kita pun rasa diri kita kerdil. Itu salah. Kita sewa, tu tetap rumah kita. Dia kata, bukan. Ini tuan rumah punya. Siapa kata dekat dunia ni dia punya? Sembang dengan kita. Tetap. Dekat atas kita tamu lah kita punya. Tapi kan kita belajar tasawuf. Kita belajar tauhid. Buat apa kita belajar tauhid kalau kita mengatakan kita punya semua dekat dunia ni? Tak ada satu benda pun kita punya. Semua Allah Ta'ala punya. Kita cuma menumpang je. Apa yang dia namanya belajar tauhid. Kan? Tak ada kita punya. Kita sewa, kata Ustaz. Dia mah sewa, bukan saya punya. Sewa pun kamu punya sebab kamu yang duduk. Jadi, tapi kena bayar sewa. Yalah. Kalau orang tu beli rumah dia. Kan? Rumah dia beli rumah dia kan? Dia kata ni ada tuan rumah. Tuan rumah tu siapa? Ni orang dia. Itu yang membeli, tuan yang dapatkan rumah ni. Tuan yang sebenar pada rumahnya Allah Ta'ala. Bukan dia. Cuma kita kena seimbang dunia, akhirat. Akidah kita pun kena seimbang. Itu saja. Sebab tu, kalau kita merasai sesuatu nikmat tu, kita kena jelas, kena faham. Supaya apa ingat, walaupun kita sewa, tetap tu rumah kita. Sebab apa yang Allah bagi tu, bagi milik kita. Walaupun menyewa. Tiba-tiba Ustaz, macam mana kalau tuan rumah nak ambil balik rumah tu? Maknanya rezeki kita kat situ je lah. So kita cari rumah lain. Allah Ta'ala bagi kita rumah yang lain. Bila Allah tarik sesuatu, kita minta Allah bagi satu. Itu istilah kehidupan. Kalau kita faham dalam konsep apa yang telah disediakan, Allah Ta'ala bagi kita. Baik.
Disebutkan juga pada nota kaki 218. Imam Al-Marwadi 450 Hijri berkata, sebab hasad ada 3 perkara. Yang pertama, benci terhadap orang dia dengki. Dia berasa sakit hati dengan keutamaan yang diperoleh orang lain. Dari sini timbullah hasadnya. Maknanya benci terhadap orang yang dia dengki. Dia berasa sakit hati dengan keutamaan yang dia dapat. Itu antara 3 cara benci. Dari sinilah timbulnya benci. Dia dah benci orang tu, dapat pula dia benda yang sepatutnya tak dapat. Daripada situlah timbul hasad. Yang kedua, orang yang dia dengki mempunyai keutamaan dan kelebihan yang tidak boleh ditandingi oleh orang yang hasad tersebut. Dia benci apabila pesaingnya maju dan berjaya. Jenis hasad ini adalah hasad yang pertengahan kerana dia tidak hasad kepada orang yang sama peringkat atau yang lebih rendah daripada dia. Dia hanya hasad kepada orang yang lebih tinggi dan berjaya daripadanya. Maknanya di sini yang kedua, orang yang dia dengki mempunyai keutamaan dan kelebihan yang tidak boleh ditandingi oleh orang yang hasad tersebut. Dia benci apabila pesaingnya maju dan berjaya. Jadi hasad ni hasad pertengahan. Kerana dia tidak hasad kepada orang yang sama peringkat atau lebih rendah, tapi dia hasad orang yang lebih tinggi daripada dia. Contoh, orang yang kaya daripada dia, hak dia hasad. Ada orang begitu. Yang pertama tadi, hasad yang rendah. Jadi pada mana timbulnya hasad. Dan rahmati Allah. Dan orang yang hasad berasa bakhil, yang ketiga, terhadap nikmat yang dia perolehi, sedangkan nikmat itu bukan usahanya. Apabila dia melihat orang lain mendapat nikmat juga, dia akan benci, iri dan dengki. Secara tidak sedar, dia telah protes dengan ketentuan takdir Allah. Dan inilah jenis hasad yang paling buruk. Ada 3 hasad tadi. Hak paling buruklah sekali. Maknanya, dia rasa kedekut dengan nikmat yang dia peroleh atas bukan usaha dia. Apabila dia melihat orang lain mendapat nikmat tu juga, dia akan benci dan iri hati. Pokok pangkalnya, dia dapat, dia tak mau orang lain dapat. Dia saja dapat. Tak mau pada orang lain. Kita ni ada kesamaan. Tak semua orang bendanya berbeza. Kita ada kesamaan. Bila ada kesamaan itu seronok. Maksudnya apa? Dalam kita punya nikmat, mungkin ada nikmat sama orang lain yang dapat miliki. Maknanya kita jangan rasa tak senang. Maknanya dia anggap nikmat tu hanya untuk dia, bukan untuk orang lain. Dia macam orang Israel. Orang Israel, dia anggap orang lain macam haiwan. Dia saja manusia. Ni orang Israel. Dia bom orang, tak ada rasa kemanusiaan, tak ada sifat kemanusiaan. Kan? Dia rasa dia seorang je manusia, yang lain tu haiwan. Ni orang. Maknanya kita dalam hidup ni, rezeki kita ataupun nikmat tu Allah punya, bukan kita punya. Kalau kita dapat dan kita merasa marah, kalau orang lain dapat macam apa yang kita dapat, patut kita je dapat. Itu kan salah. Inilah dikatakan bagi hasad yang paling teruk sekali. Yang disebutkan oleh ulama. Wallahu a'lam. Hasad antara ulama. Tengok. Ta'ammal tu at-tahassudu usuda bainal ulama. Fara'aitu man sya'ahu min hubbid dunya. Fa inna ulama al-akhirah yatawadduna wa la yatahasaduna. Aku memperhatikan sifat hasad antara ulama. Ulama-ulama pun ada hasadnya. Bukan tak ada hasad. Ada hasadnya. Lalu aku melihat sebabnya adalah cinta kepada dunia. Ini sahih. Maka sesungguhnya ulama saling berkasih sayang dan tidak saling hasad antara satu dengan yang lain. Dengan yang lain. Mana kat bawah ni? Yang lain. Tak ada. Kita sebagai orang Islam adalah mesti merasai nikmat tu sama. Bukan tak sama. Tak perlu dengki. Kenapa? Sifat ulama tu ada dengki sebab cinta kepada dunia. Ingin meraih publicity. Oi, dia ni ramai peminat. Aku tak ramai peminat. Oi,
Dia ni kan bila ceramah, orang cut ceramah dia, lepas tu orang masuk kat TikTok, set muka dia je. Aku ni tak popular ke? Aku ni ceramah tak best ke? Set muka dia je. Kan contoh-contoh. Biasa saya tengok dalam story Kekanda Azrina dan Kekanda Amira selalu post tentang Ustaz Wadi Anwar. Betul? Selalunya lah. Saya tengok. Ada je sikit-sikit. Kan Ustaz Wadi Anwar, sik-sik orang post pasal dekat TikTok. Sik-sik cakap dia orang sedap dengar. Padahal Ustaz lain pun cakap sama dengan apa dia cakap. Tapi perbezaannya, Allah Ta'ala lebih angkat dia. Allah berikan nikmat tu, orang lebih sedap daripada kita bercakap. Lepas tu, bila ada sifat cinta dunia, akanlah ubah. Dia kata, kenapa aku tak macam tu kan? Apa hebat sangat dia tu? Aku tengok dia cakap biasa. Ini timbul iri hati. Aku tengok kalau ikutkanlah yang best, aku lagi best daripada dia. Contoh percakapan tu. Macam aku lagi best daripada dia. Kenapa gambar dia keluar? Ni antara sifat-sifat seseorang yang mempunyai iri hati dan dengki. Faham? Ni sifat-sifat ulama'. Ulama' ni kita boleh terjemah juga kepada ustaz-ustazah lah. Antara satu sama lain. Lepas tu kalau contoh ustaz tu kan, asyik-asyik dia dapat panggilan ceramah. Mana orang selalu puji dia. Lepas tu dia pun tengok. Bila dia tengok, dia suka cari mana yang kurang. Dia bukan cari apa yang menyebabkan orang seronok. Dia cari kurang. Lepas tu dia pun cakap, aku tengok ustaz tu kan, cakap biasa je. Tak adalah biasa sangat. Cara dia cakap pun biasa je. Banyak bersembang kan, dia kata. Nampak. Dia akan keluar. Tapi orang banyak suka dia. Banyak jemputan dia. Walaupun dia hanya berkata-kata. Mungkin common sense dia lebih baik dalam menyentuh orang. Sebab tu saya kata, kadang-kadang orang ilmu tak banyak, tapi dia bercakap, orang suka dengar. Tapi ada orang yang ilmu banyak, dia bercakap tu bukan tak pandai-pandai. Cuma keadaan dia sampaikan apa dia cakap tu tak berapa okey. Sebab tu, pokok pangkalnya di sini, apa yang telah Allah jadikan, tiba-tiba orang tu lebih dipandang daripada kita. Kita ni pula lebih kurang saja orang tengok. Jangan berasa dengki. Mungkin ada sesuatu supaya Allah lindung kita daripada sesuatu sifat. Mungkin kalau kita ni jadi orang yang menjadi perhatian, takut-takut kita jadi riak, takut kita jadi sombong, takut jadi takabur, kan? Tapi bila kita tengok orang yang ada publicity, contoh ustaz-ustaz yang glamour, dan kita tak perlu rasa iri hati sebab bebannya lebih besar daripada tak dikenali. Dikenali, bebannya besar daripada ustaz yang tak dikenali. Sebab apa? Menjadi perhatian orang. Kalaulah ustaz yang dikenali itu membuat satu kesalahan, terpadam sejuta kebaikan. Sebab dikenali. Tapi kalau ustaz yang tak dikenali, buat apa kesalahan sedikit, mungkin tak heboh sampai satu Malaysia. This is different. Sebab tu terkenal ataupun tidak terkenal, bukannya satu masalah. Tujuan kita sama, menyampaikan sesuatu dakwah kepada orang lain. Berkasih sayang dalam agama, bersatu dalam agama, menyampaikan dakwah dalam agama, berjihad dalam agama. Ini matlamat kita. Walaupun seorang ustaz dan ustazah, tak perlu rasa, kenapa aku tak glamour? Kenapa aku tak jadi selebriti? Kenapa aku tak masuk TV? Aku tak okey kok. Tengok dia cakap macam biasa je. Tak. Bila Allah berkehendak memuliakan seseorang, maka Allah akan muliakan. Bila Allah berkehendak atas kurnianya, maka Allah Ta'ala boleh angkat siapa-siapa yang Allah Ta'ala inginkan. Wallahu a'lam. Jelas? Kalau jelas, alhamdulillah. Okey. Baik. Kita sebut lagi dalam apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dapat kita belajar, dan insyaAllah nanti kita akan masuk lagi keadaan apa yang disebutkan oleh Ribtah pada muka surat 204. Mungkin ada soalan sebelum kita nak tutup kelas, ada berbaki 10 minit lagi atau lebih sikit untuk kita sama-sama faham apa yang saya sebutkan tadi. InsyaAllah. Ada soalan? Silakan. Ustaz, Ya, saya. yang dalam buku ni semua cerita tentang orang hasad, kan? Cara menghadapi orang hasad.
cara kita menghadapi Orang yang hasad. Orang yang kita, hasad kita. orang yang hasad dengan kita. Ya. Maknanya dia dengki dengan kita. Payah, oi. Itulah bagi tips sikit, Ustaz. Payah. Hak benda ni saya lalui. Payah. Kita nak menghadap dia payah. Dia macam ni tau. Orang yang hasad ni, dia akan berusaha menyempurnakan hasad dia. Orang yang hasad dengan kita ni, dia akan menunjuk daripada sebab apa, body language dia, percakapan dia, penglihatannya terhadap kita. Tu orang hasad, Ustaz. Kita yang menghadapi dia ni. Zat, orang yang hasad tu memandang kita. Ya. Ni saya sebut. Okay, contoh dia pandang kita. Kita tahu dah, dia ni memang tak senang dengan kita. Cara dia bercakap, perbuatan dia, penglihatan dia, apa yang dia tengok kita tak kena. Orang yang hasad ni, kalau boleh, dia nak buang kita dalam hidup dia. Dan tak pernah ada. Dan kalau boleh, dia nak kita jatuh, tersembam, lepas tu masuk dalam kubur. Jadi Ustaz, kalau yang penghasad ni duduk dalam keluarga kita, dia tak usah jauh-jauh. Kalau orang luar, no comment lah. Orang luar ni kita boleh indahkan. Tapi cuba duduk dalam keluarga kita. Apa yang kita boleh buat Ustaz? Wa min syarri hasidin idza hasad. Lepas tu ada seorang prof ni sebutkan saya, kalau orang yang dengki kepada kita, maknanya antum kena buat sesuatu supaya dia tak dengki dengan kita. Saya tanya dengan dia, macam mana nak buat tak dengki dengan dia? Sebabkan kita dengki. Tengok, apa yang dia dengki dengan antum? Sebab antum pandai berceramah, maka dia suka dengan antum. Mana antum jangan ceramah dengan dia. Antum jadi kat depan dia seperti bukan seorang penceramah. Dia kata begitu ke saya? Okey. Yang kedua, apa yang menyebabkan dia dengki dengan antum? Sebab melihat pakaian antum terlalu cantik. Maka antum pakai baju biasa-biasa sahaja. Dia kata, kalau lagi, kenapa dia benci dengan antum? Sebab antum ni lebih disenangi oleh orang lain. Maknanya, bila orang lain sedang datang dekat dengan antum, memuji antum, antum cubalah larikan diri. Malah membiarkan orang lebih nampak kepada dia. Jangan lebih kepada antum. Ni antara prof tu cerita dengan saya. Makna berundur lah Ustaz, kita tak payah fight lah kan. Daripada kita mendatangkan dengki tu berleluasa, biarlah kita mengalah. Sebab orang yang mengalah ni takkan rugi. Faham. Kan kadang baju kita cantik, kadang kita ni bila balik, saya pun kan nak cerita, biasalah kita ni kalau ada sedikit kelebihan, kalau balik kampung, orang akan mengangkat kita. Orang akan cakap-cakap kita. Sebab tu kadang-kala saat ramai-ramai tu jangan nampakkan diri kita. Sorok-sorokkan sedikit, biarkan dia yang ke hadapan. Itu lebih baik. Bukan makna kita fake, bukan. Kita melebihkan daripada mudarat yang besar, kita membawa kepada mudarat yang kecil. Nanti dia akan tanya, kenapa tiba-tiba macam tu perangai dia? Kena macam tu. Sebab kita tak boleh hapuskan dengki orang. Susah nak hapuskan dengki orang. Tapi cara kita nak hadap dia. Mungkin dia suka aku begini. Dan lebihkan daripada attention orang pada kita. Biarlah attention orang lebih pada dia. Sebab dia suka benda tu, tapi dia nak benda tu. Bagi attention tu dapat kena. Saya dah hadapi, sebab tu saya sebut benda ni. Right, contoh okey, Ustaz hadapi. Ustaz ni jadi pilihan lah, tapi sebabkan dia hasad dengan Ustaz cuba untuk back off. Kita berundur lah sikit kan. Tapi, okey, jemaah tetap memilih Ustaz. Apa Ustaz nak buat? Itu saya kata, sifat dengki ni takkan hilang. Kan, dia tetap juga dia kepada kita. Macam bila kita balik kampung, orang akan puji kita. Sebab tu, kalau kita mengaji tasawuf, kita tak rasa apa-apa. Hak jenis tak mengaji ni, dia akan rasa luar biasa. Apa kurang aku dengan dia? Kenapa orang? Sebab tu contoh di kampung, kalau ada orang yang berkelaikan, kan kalau kita balik kampung kita ada selamat, kita duduk baca Yasin. Ada dua orang waktu tu. Ada dua orang berjubah, berkopiah. Kan?
Sebab kita ambil daripada ulama' tadi lah. So, pendekatannya, bukalah jubah. Okay, kita buka jubah, bagi dia seorang je pakai jubah. So, dia lebih nampak. Maknanya, kita buat benda tu bukannya selama-lamanya kita buat. Kita buat untuk masa tu saja. Untuk bagi dia nampak lebih. Tapi bila jemaah-jemaah, itu normally saya pun hadapi juga. Jemaah akan datang, Ustaz, tak apalah, saya okey je. Ustaz pakai macam ni okey, tak apa, tak ada masalah pun. Alah, selalu ceramah, selalu jadi imam, bagilah orang lain. Bagilah dia bawa, tak apa. Kita boleh rehat. Maknanya kalau orang sangkal kita, kata Ustaz, tak apa. Orang biasa. Cara kita nak ignore benda tu dengan cara yang baik. Supaya kita tak jadi terlalu perhatian sampai orang mendatangkan dengki kepada kita. Tetapi kalau tetap perhatian tu ada, attention pada kita tak ada kuasa nak menghalang. Sebab tu saya kata sifat dengki ni kalau dah melekat, susah nak hilang. Sampai bila-bila tetap juga orang akan hilang. Sebagai contoh saya sebutlah, kita artis kan, bila kita balik kampung, orang akan fokus pada kita. So kita kena anggap diri kita biasa dan bukan sesiapa. Tapi bagi orang dengki tu akan nampak luar biasa sebab hati dia kotor. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Dia mudah, simple word lah. Dalam hidup kita memang macam tu. Kat mana-mana pun kita pergi, kita tak nak orang dengkikan kita. Tetapi adanya sifat ini sebab daripada hati kita yang kotor. Kalau hati kita tak kotor, tak jadi benda tu. InsyaAllah kan. Tapi bak kata, Kanda Azrina lah, attention tu tetap ada kat kita. Sebab orang lebih kenal kita dengan kebaikan. Tu saja. Tu saja. Orang kenal kita lebih baik, cara kita public relationship tu lebih baik. Bukan kita nak jadi fake. Kadang-kadang kita menolak mudarat yang lebih besar kepada mudarat yang lebih kecil. Itu saja. Baik, terima kasih. Ada soalan? Satu lagi Ustaz, kalau saya tambah boleh ke? Tak, ni ada Isya Tahir ni angkat tangan, kenapa? Ustaz. Ya. Kalau dengan orang luar senang kita elak, kalau dengan adik-beradik macam mana kita nak buat asal dengki ni? Saya sebut tadi adik-beradik, saya tak sebut pun orang luar. Saya sebut adik-beradik tadi. Saya tak sebut orang luar. Kan saya sebut tadi orang luar kita mudah. Rasakan kita no problem. Ni adik-beradik, kita balik kampung, kita jumpa, dia akan wujud benda tu. So sometimes, kenapa kita nak jaga hati orang sampai kita punya hati sendiri tak terjaga? Kan? So bukan kita minta orang attention kat kita. Tapi ada kalanya dia kena muhasabah diri. Kenapa orang tak attention dengan dia? Mungkin sifat dia sombong ke, belagak ke, cara tak pandai beramal ke. Wallahualam. Wallah, kena attention pada diri dia balik. Kenapa jadi begitu? Sebab sikap dia. Bila orang benci kita, bila orang tak suka kita, bila orang tak attention dengan kita, sebab apa? Jangan tengok orang punya salah, tengok diri punya salah. Itu betul. Kalau tengok orang punya salah, tak kenal diri sendiri. Sebab tu kata Ibrahim bin Adham, doa seseorang tu tak kabul sebab daripada 10 perkara, satu perkara saya sebut, dia bangun tidur, lalu cerita aib orang, tapi dia lupa aib sendiri. Lepas tu bila kita tengok orang berlaku sesuatu tak baik kepada kita, jangan tengok salah orang, salah diri dulu. Kenapa orang lain macam dengan aku? Mungkin ada sebabnya. Mungkin kita salah. Jangan terlalu memperlihatkan kita ni betul. Takut kalau kita betul, akan timbul sifat ego. Mungkin kita salah. Dan jangan merasa diri kita terlalu betul. Mungkin kita salah. Mungkin kita ada salah. Tapi, wallahualam, kita anggap saja diri kita yang lebih. Bak kata ke Kanda Azrina, mengundurkan diri kita, mengalah itu lebih baik. Lepas tu saya sebut tadi, adik-beradik. Saya tak sebut orang luar. Saya sebut adik-beradik. Lepas tu, hasad kalau jumpa ke adik-beradik ni paling susah. Keharmonian keluarga tu hilang. Keharmonian kita tu. Lepas tu, kadang ada adik-beradik, dia tak suka balik kampung. Sebab apa? Buat apa balik kampung? Kalau pada masa sama, ada sifat-sifat gini. Itu bau dengki, belum ada sifat yang puak-puak. Alung angah, acik dia saja. Alung angah, acik dia. Bok acu, duk sorang. Kan? Wallahualam. Ini sifat-sifat yang buruk. Ya, sila admin. Admin angkat tangan, sila. Assalamualaikum Ustaz.
Salam ni kekanda Intan kau. Ya saya. Ya, Saya nak silakan. tanya macam mana kalau orang menuduh kita hasad. Tapi kita tak ada pula menghasadkan diri kita. Tapi mungkin cara kita tu kelihatan macam menghasad. Macam mana kita nak buat Ustaz? Okey, baik. Terima kasih. Kita tak menghasad tapi kelihatan diri kita tu macam menghasad. Makna di sini Allah sebut dalam Quran, wahai manusia, jauhi kamu daripada sangkaan. Nampak? Sangkaan. Kerana sebahagian sangkaan itu adalah dosa. Makna di sini orang bersangka kita macam dengki. Mungkin perbuatan kita nampak macam kita ni iri hati. Sebenarnya tidak. Tetapi setiap orang yang ada sifat iri hati, dia boleh dizahirkan dengan body language dan perbuatan like percakapan. Tetapi kalau niat kita tak ada pun. Tak ada pun. Tapi orang tetap nampak. Kita tak boleh nak kata apa sebab pandangan orang berbeza. So ignore benda tu kalau kita betul di tempat betul. Tapi kalau dia tengok body language kita, contoh sebagai percakapan, tutur bicara kita, pergerakan kita, bila dia dekatkan kita, kita macam tak senang. Mungkin itu sebahagian menunjukkan jalan ia membuka bahawasanya kita sedang berhasad dengki dengan dia. Benda ni pun jadi pada saya. Normally, kita kenapa Mamat ni macam ni? Kita tak sangka baik, sangka buruk. Tapi macam tak senang je dengan aku. Ada yang tak kena. Lama-lama Allah Ta'ala buka, rupanya betul-betul dia dengki pada kita dan juga iri hati. Begitulah konsep hidup. Cuma yang penting kita di jalan yang betul. Kita di jalan orang yang belajar. Kita di jalan orang yang bukan tidak belajar, itu tak boleh. Biar di jalan orang yang belajar. Bila kita jadi orang yang belajar, kita di tempat yang betul. Mungkin saat tu dia yang berada dalam keadaan tidak belajar, mudah-mudahan doakan Allah dapatkan hidayah bagi dia. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah. Sebab different dengan orang yang study is not study. Different dengan orang yang baca Quran dengan tak baca Quran. Different orang baca Quran dengan orang yang baca dan faham Quran. Different orang yang baca dan faham Quran dan different orang yang baca Quran dan faham Quran dan beramal dengan Quran. Semua is different. Bagaimana dia zahirkan dalam kehidupannya. Macam tanya tadi, kita tak ada key pun. Maknanya apa kita nak rasa kita bersalah? Sebab kita berada di tempat betul dan betul kita bukan seorang yang pendengki dan iri hati. Mungkin tanggapan dia saja. Bila tanggapannya Allah sebut dalam Quran, wahai manusia, wahai orang yang beriman, jauhi kamu daripada sangkaan yang buruk kerana ia sebahagian daripada dosa Allah sebut. Maka yang berdosa dia bukan kita. Kalau dia rasa kita macam iri hati, tanyalah. Jelas ke Kanda? Terima kasih Ustaz, jelas lagi clear. Terima kasih, lagu tu lah. Ni siapa ni? Azizah lah. Boleh. Ya, saya rasa pertama kita kena bersikap low profile. Sebab kalau kita biasa menonjolkan diri, kadang-kadang kita tak menonjol tapi peribadi kita ni menjadi tertonjol menyebabkan orang hasad kita. Jadi kita kena bergundur diri lah. Kadang-kadang kita perlu berhijrah ke tempat lain. Saya tak faham apa yang Bunda Azizah kata. Yes, kita low profile. Tetapi segala nikmat yang kita ada, kita kena gunakan. Kalau kita pakai kereta baru, baik kita kata kita kena low profile. Kita bukan cerita orang, tengok kereta aku, wow, bro, kereta aku, tengok kereta aku besar pada kau. Tak. Itu je. Kita pakai kereta besar, niat kita nak senangkan keluarga. Bagi keluarga kita senang. So kita parking. Adakah ia sesuatu kita menunjuk-nunjuk? Takkanlah kalau kita ada kereta besar, kita nak pergi pakai kereta Wira balik kampung, exhaust nak tercabut. Cuba sebut saya. Contoh Kekanda Azrina, dia ada 2 kereta. Satu Kekanda Azrina, dia ada kereta Toyota Avanza baru. Satu lagi Iswara, exhaust dia nak tercabut. Contoh. Dan sebabkan tak nak orang dengki dengan kita, dia balik kampung dengan Iswara, exhaust tercabut. Kenapa perlu korbankan sesuatu untuk pada sesuatu yang perlu kita miliki? Boleh faham? Betul Ustaz. Saya nak bagi tahu keadaan saya di mana saya pernah membeli kereta yang besar, maka orang yang hasad pada kita dia akan bercakap tau. Boleh. So saya kata kat Bunda Azizah, kalau kita datang contoh, tengok orang kampung semua, ladies and gentlemen, tengok kereta aku besar. Kereta korang ada besar?
Itu iyalah. Ini tak ada kita datang, kita parking. Jadi ya. Kan? Tak ada Ustaz. Rasanya kan orang hasad ni, dia memang suka attack kita kan. Tak, dia memang suka attack orang yang dia hasad tu. Tak apa pun, relax dia. Tak payah cabut esok. Tapi betul lah juga tu, kadang saya rasa macam kita ni dah cukup low profile lah, tapi mungkin kita punya perwatakan tu bubbly, macam orang akan nampak juga. Memang betul. dia suka bagi perhatian. Nampak macam mana macam puasa. Kita tak minta perhatian tapi tiba-tiba macam kita nampak orang ni menonjol juga walaupun dia malu-malu kucing di belakang tabir. Macam puan tadi cakap, kita low profile pun dia tertonjol juga. Sebab mata dia tu yang duk attack kita. Pedulikan. Tu Orang antara macam tu pedulikan. Kalau orang Pedulikan dia- orang macam tu. kalau orang iri hati dengan kita, gitu juga. Takkanlah kita ada Kita Kolbun Salim tu. Dia kena belajar dengan Ustaz Zukri Kolbun Salim. Ken. Baru dia betul. Dia tak sebab tu kenapa nak korbankan sesuatu yang kita ada untuk orang sebabkan orang punya dengki. Tak payah. Dia nak dengki lantak api ya. Yang dosa dia bukan kita. Kan? Mak Wan ya Mak Wan. Apa tu nak cakap apa Mak Wan? Oh nak sambung sikit yang kawan-kawan kita cakap tu lah. Macam tadi Puan Azizah cakap kan. Bukan kita nak menonjol. Tapi kita tertonjol katanya. Yang sebenarnya kejadian kita tu adalah kejadian semula jadi. Keterampilan kita memang macam tu Ustaz. Keterampilan kita memang macam tu. Kita selalu memang bergaya. Kita selalu memang berpakaian kemas. Jadi kalau bila orang pandang kita, orang rasa kita menonjol, itu bagi orang yang rasa diri dia rendah. Dia nak macam kita. Tapi ada juga orang yang sayang kita. Jadi kita kena buat macam ni. Tak apa. Dia tak suka aku, ada orang lain suka aku. Dan kalau boleh, kita janganlah rapat dengan orang macam tu. Sebab memang iri hati dia tu berpanjangan. Apa kita pakai? Upah baju kat mana? Kita pun cakap yang sebenar-benar. Berapa upah? Saya upah macam ni je. Dia cari jalan untuk memburukkan kita. Dia cari jalan untuk menceritakan keburukan kita. Pakai bertangan baru mentang-mentang lah suami dia gini-gini. Itu semua. Itu sebab Ustaz, Tuhan beri orang berpencin. Bila kita pencin Ustaz, lega Ustaz, tak ada siapa nak cemburu ke kanan. Tahap dengki tadi kan kita ada sebut tadi. Kan kita dah belajar tadi ada 3 tahap dengki kan. Tapi itu perjalanan fenomena dengki. Kalau kita pakai exhaust tercabut ataupun Viper depan tak ada ataupun tutup bonet depan tak ada. Bak kata kekandang Altina. Asal lagi kita menonjol. Nanti orang mengata teruknya dia, betul tak? Jadi kita tak boleh dengar cakap semua orang. Kita kena ingat, tak apa. Dia dengki aku. Tapi ada orang suka aku tengok. Orang suka aku. Jadi kita buat diri kita macam tu. Dan kita tak payah rapat lah dengan orang-orang yang macam ni kan. Kita anggapkan itu anugerah dia sendiri. Kita serah pada Allah macam tu je. Terima kasih. Okey, kita tutup. Subhanallahil azim. Asyhadu an la ilaha astaghfiruka subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu was-salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada orang Palestin. Mudah-mudahan Allah memberi keadilan kepada orang Palestin. Mudah-mudahan hancurkan tentera Zionis Israel laknatullah dan dapat tanahnya insyaallah. Allah takbir. Allahu akbar.